Malaysia bersama saya Damia, kita bersua lagi menerusi Selamat Pagi Malaysia. Kini berlintas langsung dari Kompleks Majlis Islam Sarawak sempena dengan Karnival Satu Pesara at Sarawak 2015 yang bertemakan Pesara Sejahtera Generasi Terpelihara. Mana program ini merupakan program anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak yang julung-julung kalinya diadakan di luar Lembah Kelang dan ianya bertujuan untuk mendekati golongan pesara dan juga bakal pesara, sektor awam dan juga memaklumkan kepada mereka tentang program-program inisiatif Satu Pesara. Dan untuk makluman anda juga, program ini turut memberikan pendedahan awal kepada pesara dan juga bakal pesara mengenai peluang untuk menaikkan taraf hidup selepas persaraan. Dan Karnival Satu Pesara ini, saudara, ianya pertama kalinya diadakan di Maibs Serdang Selangor pada 23 dan juga 24 September 2014. Dan apa yang saya dapat saksikan di sini di sekitar kawasan Kompleks Islam ini dibanjiri lebih 2,000 orang, bukan saja dari sekitar kawasan Kuching tetapi juga ada jemputan dari negeri-negeri lain. Dan dapat saya saksikan keadaan di sini sangat-sangat meriah dengan bakal-bakal pesara dan juga pesara sektor awam yang akan memeriahkan lagi karnival yang berlangsung selama 2 hari ini dan juga hari esok. Dan tanpa membuang masa, kita bersama dengan seorang tetamu khas yang kita undang untuk pagi ini, bersama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal selaku Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam Puan Damia. Baik, okey, kita teruskan saja dengan penganjuran karnival Satu Pesara ini. Kenapa lokasi tahun ini dipilih diadakan di Kuching, Sarawak? Terima kasih Damia. Pertama sekali ingin saya nyatakan bahawa Satu Pesara ni, Expo seperti ini telah kita adakan yang pertama sekali di Taman Expo di Serdang pada tahun lepas, bulan September, tak silap saya tahun lepas. Jadi bila kita ada tahun lepas di Kuala Lumpur, di Serdang, kita dapati sambutannya begitu ramai sekali. Lebih daripada 5,000 orang datang untuk melihat tentang apa yang ada yang perlu kita tunjukkan pada mereka yang pesara dan bakal pesara. Kemudian kita bila melihat satu kejayaan yang besar dari bawah yang pertama kali kita adakan, kemudian timbul di kalangan kita memikirkan kenapa tidak perkara ini kita turun pula kepada negeri-negeri. Jadi bila kita kata turun pada negeri-negeri, sebab itulah kita pilih Sarawak sebagai negeri yang pertama yang kita buat Satu Pesara, anjuran NBOS dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam ini untuk kita kembangkan di peringkat negeri-negeri, kerana pesara dan bakal pesara juga ada di negeri-negeri. Jadi kebetulan pula pada tahun ini kita pilih Sarawak. Kebetulan Sarawak juga dipilih untuk pelancaran jalur gemilang pada hari kemerdekaan nanti. Jadi ini merupakan satu kebetulan yang sangat baik. Sebab itulah kita pilih Sarawak. Sebab Sarawak juga merupakan satu tempat yang kita rasakan ramai juga yang akan bersara pada tahun ini, tahun harapan dan tahun-tahun akan datang. Jadi sebab itulah kita pilih Sarawak sebagai negeri yang pertama kita turun. Dan selepas ini kita akan turun pula ke negeri-negeri lain untuk menganjurkan karnival yang sama supaya semua pesara-pesara kerajaan dapat mengetahui tentang apa yang perlu mereka lakukan, yang boleh mereka lakukan selepas bersara dan akan bersara. Baik, saya difahamkan juga ada 4 teras utama dalam karnival ini. Boleh Tan Sri terangkan lagi? Teras yang pertama memang benar, Damia, kita ada 4 teras. Teras yang pertama ialah dari segi kesejahteraan pesara. Jadi seperti mana yang kita tahu, kesejahteraan pesara ni selepas dia pencen, dia akan dapatlah gratuity, dia akan dapat allowance pencen bulanan dan sebagainya. Tetapi selepas itu apa yang mereka perlu buat? Mereka ada yang setengah tu masih lagi kuat, masih lagi bertenaga dan mereka boleh melihat pelbagai program yang boleh mereka lakukan. Tetapi tidak ada orang untuk organize perkara ini supaya mereka ni dapat melaksanakan dengan lebih baik. Jadi bila tak ada organize, jadi kita kata kenapa tidak JPA melalui MPOS ini
kita masukkan, kita buat perancangan kepada mereka supaya mereka bila pencen, mereka terus memberi sumbangan bakti kepada negara melalui pelbagai cara. Yang pertama kita nak lihat dari segi kesihatan. Kesihatan kita ni, kesejahteraan kita ni, biasanya bila orang pencen dia kata dia dah tak sihat. Sebenarnya kalau kita lihat, orang yang pencen ni pun masih lagi sihat. Ramai yang sihat. Dan kita boleh aturkan mereka kalau yang tak sihat ni pelbagai program yang boleh kita pergi. Umpamanya kalau pergi hospital. Dulu mereka mengatakan bahawa bila pergi hospital dia orang kena beratur, panjang, macam-macam. Kemudian kita kata, kenapa tidak kita bekerjasama di bawah MBOS ni, bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan. Kita adanya lane hijau untuk mereka, fast lane ataupun rapid lane kepada orang-orang bersara ni. Jadi dia pergi, dia masuk ke situ, dia dapat kemudahan. Jadi mereka ni juga yang bersara ni sudah masuk kumpulan veteran umur 60 ke atas. Jadi 60 ke atas, mereka tidak lagi perlu beratur dalam keadaan biasa, tetapi mereka boleh masuk tempat-tempat yang lebih cepat dan mendapat perkhidmatan lebih cepat. Kemudian pada masa yang sama, kalau mereka memerlukan perubatan dan sebagainya, kita boleh arrange untuk mereka dapat cepat. Jadi ini antara perkara yang mereka perlu tahu, tapi mereka tidak menggunakan pendekatan itu. Yang kedua, kita nak lihat dari segi apa yang mereka boleh sumbang balik. Dari segi bekerja dengan NGO dan sebagainya, kita agak kurang dari segi pendekatan dengan NGO. Sepatutnya mereka yang dah pencen ini, yang mempunyai pengalaman yang banyak, mereka boleh bantu bekerja dengan NGO. Umpamanya kalau kita tengok di luar negeri, bila di sekolah-sekolah ada pelajar nak cross jalan ataupun nak lintas jalan, umpamanya, jadi di sana mereka yang bersara ataupun mereka yang bekerja sukarela untuk bantu budak-budak belajar, budak-budak sekolah cross jalan pergi ke sekolah. Jadi kalau boleh kita nak membudayakan kerja-kerja NGO ini supaya orang yang dah lama pengalaman ni dia boleh bagi NGO dalam dari segi jaga fizikal dan juga dari segi bidang-bidang yang lain. Umpamanya dalam kesatuan-persatuan dengan orang-orang muda, dia boleh turunkan balik pengetahuan mereka. Dan sekiranya mereka nak bekerja juga, ada lagi yang masih nak bekerja, kita juga sediakan tempat-tempat yang mana yang mereka boleh daftar dan bekerja. Seperti dengan Job Malaysia kita ada. Kemudian kita juga ada kalau dia nak jadi bisnes, kita ada sediakan perkhidmatan bagaimana nak memulakan, nak set up bisnes, start up bisnes, dan kita boleh ada usaha macam itu. Kemudian mereka yang nak jadi usahawan, umpamanya yang lebih besar lagi, nak jadi franchise dan sebagainya, kita juga bekerjasama dengan Johor Corporation untuk jadi usahawan franchise. Jadi kita boleh usahakan benda-benda macam ni. Jadi maknanya kehidupan mereka selepas bersara bukan lagi pasif tetapi boleh jadi lebih aktif lagi. Jadi ini yang kita perlukan. Barangkali begitu juga kalau ada setengah-setengah nak kerja part time umpamanya. Kita boleh juga lantik mereka untuk bekerja macam di sekolah. Ada yang nak kerja-kerja clerical dan sebagainya, mungkin dalam tempoh 1 hari 2 jam dan sebagainya. Boleh juga kita lantik mereka. Jadi kita boleh bagi mereka kerja-kerja part time dan sebagainya. Kemudian kalau dah kita melihat semua kerajaan dah bagi tadi, dari segi kesihatan dah ada, dari segi NGO peluang-peluang tu ada, nak bekerja balik pun ada, kebajikan mereka pun kita boleh tengok balik. Kadang-kadang orang yang pencen ni mereka dah daif, ada setengah tu dah tak larat lagi rumah dan sebagainya, rumah pun dah daif. Mungkin kita boleh tengok balik rumah-rumah mereka ni, kita pergi melawat. Sebab kita ada kemudahan ini untuk baiki rumah. Kita dalam bawah ni banyak benda yang kita boleh buat di bawah National Blue Ocean Strategy ni. Okey, dan hasrat Tan Sri pula untuk penganjuran karnival kali ini. Hasrat saya supaya apa yang kita buat ini akan memberi manfaat kepada semua penjawat awam dan yang bersara dan bakal bersara. Supaya datanglah beramai-ramai untuk melihat dan kalau boleh kita nak beri peluang mereka untuk bekerja semula selepas bersara. Baik, terima kasih Tan Sri kerana sudi meluangkan masa sempena dengan penganjuran karnival Satu Pesara. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ini, pesara dan juga bakal pesara, datang ke sini beramai-ramai kerana ada banyak aktiviti yang disediakan untuk anda semua. Jadi sekian saja yang dapat saya bawakan kepada anda lintas langsung dari Bumi Kenyalang. Kita kembali bersama Ivan, silakan.